Kemerdekaan yang dikecapi kebanyakan negara Islam perlu digunapakai sebaik mungkin untuk umatnya terus memajukan diri. Perjuangan membebaskan diri daripada ditindas dan dijajah perlu terus diperkukuh demi menegakkan semula kegemilangan Islam yang pernah tercipta. Laporan khas malam ini mengupas mengapa umat Islam terus tertinggal dan sering dihina maupun ditekan negara kuasa-kuasa besar. Ikuti kupasan ini. Negara Islam selepas merdeka masih kekal mundur, malah sebahagiannya masih dibelenggu konflik dalaman, percakaran politik, perebutan kuasa, penyalahgunaan kuasa dan kebuluran. Pemerintahan yang stabil dan kuat masih gagal ditonjolkan hingga menjejaskan tumpuan terhadap usaha membangunkan negara. Turun. Perasaan mesti ditimbang dengan akal fikiran yang logikal, manakala hasil pemikiran mestilah ditimbang dengan perasaan yang emosional. Apa maknanya? Sekali lagi, rahasia menseimbangkan unsur-unsur yang berbeza. Kerana mempunyai kecenderungan yang terlalu ekstremis dan mengabaikan keperluan melakukan keseimbangan ini. Pensyarah Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama UIA, Profesor Madya Dr. Yusuf Muhammad menggariskan faktor ekonomi dan politik sebagai antara punca utama kelemahan. Tengok antara yang beliau utarakan ialah soal yang pertama, kebanyakan negara Islam miskin. Kenapa miskin? Ya. Yang kedua disebutkan soal perpecahan. Ini satu isu yang serius, yang masih membelenggu umat Islam sehingga akhirnya membawa kepada kemunduran. Pemimpin negara Islam gagal mencipta kekayaan disebabkan dasar-dasar yang tidak produktif dan urus tadbir yang tidak cekap. Sumber alam yang dianugerahkan gagal dimanfaatkan. Jadi akibatnya negara hancur. Minyak pun berkurangan dikeluarkan. Ekonomi rakyat begitu teruk. Keadaan sosial, kehidupan rakyat harian ini pun begitu lemah kerana kekurangan makanan dan sebagainya. Lebih menyedihkan, terdapat pemimpin Islam sanggup mendapatkan sokongan kuasa asing semata-mata untuk menggulingkan kerajaan yang ada. Sifat kebergantungan ini menyebabkan umat Islam terpaksa bertuankan negara pemberi bantuan. Kelemahan itu satu kesempatan buat pihak luar masuk campur tangan bagi mendapatkan imbalan yang mereka idamkan. Jadi kekuatan mereka lemah kerana dikuasai oleh kuasa luar sebagai satu penjajahan yang baru. Dan ini berlaku termasuk di Iraq dan sebagainya. Ya, Afghanistan yang berlaku sekarang ni, semuanya kerana kuasa luar masuk campur dan mengkucak-kacirkan kedudukan dalam negara. Kegagalan menguasai teknologi menyebabkan senjata untuk mempertahankan kedaulatan negara Islam pun terpaksa diimport dari negara bukan Islam. Lebih malang lagi apabila ia digunakan untuk perbunuhan sesama umat Islam lain. Kecelakaan itu menyebabkan negara Islam terus mundur dan terbelenggu. Tidak berupaya mempertahankan diri, tidak berupaya membangunkan ummah dan akhirnya tidak berupaya membela Islam. Sebaliknya, umat Islam di Malaysia patut bersyukur kerana ditadbir pemimpin berpandangan jauh. Pembangunan dan kesejahteraan rakyat semua kaum jadi keutamaan tanpa meminggirkan Islam sejak negara mencapai kemerdekaan pada 1957. Dirgahayu Malaysia Merdeka!